Okey, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan mula dengan bab 2, algoritma. Okey, subtopik kita pembangunan algoritma. First, apa maksud algoritma? Ingat tak daripada tingkatan 1 kita pernah belajar algoritma. Algoritma ni dia ialah satu siri langkah untuk menyelesaikan satu masalah atau melengkapkan sesuatu tugas. Okey, keyword di sini satu siri langkah. Ya, satu siri langkah. Okey, maksudnya dia ada steps untuk melengkapkan satu tugas. Contoh algoritma yang kita ada. Okey, contohnya macam mana nak guna washing machine, mesin cuci baju. Okey, first step tekan on. Second step buka penutup dia. Masukkan baju yang kotor dan sebagainya. Semua step itu adalah algoritma. Contohnya macam mana nak buat cookie. Okey, cookie chocolate cookie. So step pertama apa dia? Step kedua apa dia? Itulah maksudnya algoritma. Algoritma ni boleh diwakili dalam beberapa bentuk. Yang kita nak tengok setakat tingkatan 2 ni, dua bentuk ni. Pseudocode dengan carta alif. Okey. So, kita tengok apa dia carta alif. Ini contoh carta alif. Pernah tengok tak? Masa tingkatan 1 ada dah kan? Okey, inilah contoh carta alif. Ada mula, ada tamat. Macam mana nak bergerak. Okey. Apa simbol yang ada dalam carta alif? Ini sangat penting ya. Ini sangat-sangat penting. Balik kepada sini, mula ni mesti dalam bentuk oval shape ni. Tak boleh suka-suka bagi dia bulat, bagi dia love shape, bagi dia segitiga, semua tak boleh. Okey, dia sudah tetapkan. Apa maksud simbol lelayang macam ni? Apa maksud simbol parallelogram? Apa maksud arrow? Semua ni ada maksud dia. Okey, sila hafal yang ni semua. Okey, simbol yang oval ni maksudnya mula atau tamat. Okey, contoh di atas ni. Mula, tamat mesti guna shape ni. Okey, simbol oval. Lepas tu segi empat tepat. Segi empat tepat ni aktiviti atau proses. Okey, aktiviti atau proses. Di mana contoh ni tak ada. Okey, kalau lelayang macam kite ni dia pilihan. Okey, kita ada pilihan. Arrow aliran. Bulat penyambung. Okey, dan segi empat yang sengit ni ataupun nama dia segi empat selari atau parallelogram itu input atau output. Okey, so 6 simbol ni sangat penting. Kena ingat ya. Okey, next. Ini contoh pseudocode. Dia sama seperti yang ni tapi dia dalam bentuk tulisan. Okey, dia dalam bentuk tulisan. So, contoh algoritma membancuh teh. So, step pertama, masukkan air ke dalam cerek. Kedua, letakkan cerek atas dapur. 3, nyalakan api. Sediakan cawan. Masukkan uncang teh ke dalam cawan. Jika air mendidih, tuangkan air ke dalam cawan. Kalau belum, tunggu sehingga air mendidih dan ulang langkah 6. Sehingga air didih, tuang air ke dalam cawan. Lepas tu, continue rendam uncang ke dalam cawan selama 5 minit. Jika perlu gula, tambah gula. Jika perlu susu, tambah susu. Kacau dengan sudu, akhir sekali tamat, minum teh. Okay? So, ini satu contoh algoritma. So, hari ini kita tengok satu jenis sahaja iaitu struktur kawalan pilihan bersarang. Apa maksud struktur kawalan pilihan bersarang? Okey. Dia adalah satu struktur kawalan yang terbenam dalam satu struktur kawalan yang lain.
Dia berlaku apabila kejadian satu struktur kawalan diikuti dengan kejadian satu struktur kawalan yang lain dengan serta-merta. Di sini, okey, keyword dia ni ya, terbenam. Okey. Kalau tak berapa faham tak apa, nanti cikgu tunjuk contoh akan senang sikit nak faham. Kita sambung dulu ya. Struktur kawalan pertama akan menyebabkan struktur kawalan kedua yang terbenam tu bermula. Tengok ada perkataan ni lagi, terbenam ya. Struktur kawalan kedua akan dilaksanakan sehingga tamat. Okey, baru diikuti dengan pelaksanaan struktur kawalan pertama sehingga tamat. Okey, kita tengok contoh dulu. Contoh 1. Okey. Inilah struktur kawalan pilihan bersarang. Okey. Contohnya, kita mula. Okey. Kita nak cari kedai kek. Kalau jumpa, kita masuk ke dalam kedai kek tu. So, ini segi 4. Segi 4, apa maksud dia tadi? Kita tengok balik. Yang ni. Segi 4 maksudnya proses ataupun aktiviti. Okey. So, balik kepada carta alih kita. Okey. So, masuk ke dalam kedai kek itu aktiviti. Lepas tu kita ada shape ni. Simbol ni. Simbol lelayan ni maksudnya ada pilihan. So, kedai tu ada tak kek lapis Sarawak? Kalau ada, pergi ke pilihan kedua. Kalau tak ada, terus datang ke sini, keluar dari kedai kek, tamat, habis. Okey, tapi kalau ada kek lapis Sarawak, kita pergi ke pilihan kedua. Corak kek lapis Sarawak tu menarik tak? Kalau tak menarik, keluar. Okey, keluar dari kedai kek. Kalau menarik, baru kita beli kek lapis Sarawak tersebut. So, struktur kawalan pertama mesti dipenuhi supaya struktur kawalan kedua dapat dilaksanakan. Ini adalah kawalan pertama. First, kena tengok ada kek lapis tak? Kalau tak ada, yang kedua ni tak payah tengok dah. Straight away, mai ke sini dah. Okey. Kalau ada, baru kita boleh buat struktur kawalan kedua. Kalau first ini sudah tak ada, tak payahlah tengok yang kedua ni. Okey. So, ada dua keputusan yang perlu dilakukan, iaitu nombor 1, ada tak kek lapis Sarawak? Yang kedua, corak tu menarik ke tak? So, inilah masuk pilihan bersarang. Ini ada pilihan kedua yang terbenam dalam pilihan pertama ni. Okey. So, ini ialah struktur kawalan pilihan bersarang. Dia bersarang dalam ni. Okey. So, ini adalah pseudocode dia. Mula, cari kek, kedai kek. Lepas tu, masuk ke kedai kek. Lepas tu, inilah yang bersarang ni. Yang ada purple ni, petak purple ni. So, jika ada kek lapis Sarawak, semak tengok corak kek. Jika menarik, baru beli. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Dia mesti ada perkataan jika. Okey. Lepas tu, jika tidak, keluar dari kedai kek. Ini kalau ada kek lapis Sarawak, baru semak ni. Kalau tak ada kek lapis Sarawak, keluar dari kedai kek. Lepas tu, baru tamat. Okey. So, sebenarnya lebih senang kalau kita lukis dulu carta alih, baru tulis pseudocode. Tengok carta alih di sini, mula. Ini pseudocode pun mula. Lepas tu cari kedai kek, sambung cari kedai kek, masuk ke kedai kek, masuk ke kedai kek. Kalau ada pilihan ni, dia mesti mula dengan perkataan jika. Okey. Jika ada kek lapis Sarawak, kalau ada, kita kena semak. Ini, semak. Semak corak kek. Jika menarik, beli kek lapis Sarawak. Okey. Jika tidak, keluar dari kedai kek. Lepas tu balik ke atas. Jika ada kek tadi kan. Macam mana kalau jika tidak? Kalau jika tak ada kek, keluar dari kedai kek. Tulis yang tengah ni. Lepas tu baru tamat. Okey. Kita tengok pula contoh kedua.
Masih lagi pilihan bersarang ya. Kita nak tentukan sama ada integer tu positif, negatif atau sifar. Apa maksud integer? Integer tu nombor. Kita nak tengok nombor yang ada tu, nombor bulat yang ada tu, dia positif atau negatif atau sifar. So macam mana kita nak tentukan? First, kalau integer yang perlu diuji tu, kita bagi dia satu simbol X. X yang perlu diuji, katakan. Okay. Kalau X ni kurang dari kosong, maksudnya integer ni mempunyai tanda negatif. Kalau dia lebih daripada kosong, maka dia mempunyai tanda positif. Tapi kalau dia sama dengan kosong, maka integer ialah kosong. So, macam mana kita nak tulis pseudocode dan juga carta aliran dia? Okay. So, first, mula dulu. Lepas tu, kita isytihar pemboleh ubah X dan tanda. Maksudnya, kita nak cari X ini apa tanda dia. So, first, baca X dulu. Okay, baca X dulu. Ingat lagi tak yang parallelogram ini apa maksud dia? Maksud dia input atau output. Tengok balik. Yang tadi ni. Ni. Parallelogram maksudnya input atau output. Maksudnya kita masukkan sesuatu ke dalam komputer ataupun komputer yang keluarkan sesuatu maklumat. Okay. Okay, balik kepada contoh kita. Contoh yang kedua tadi. Ni. Okay. So, isytihar pemboleh ubah X dan tanda. So, kita nak input baca X. Masukkan X tu ke dalam komputer. Lepas tu pilihan pertama. X kurang kosong tak? Kalau ya, maksudnya ini lagi output dia negatif. Jawapan dia negatif. Okay. Kalau tidak, kita cek pula dia sama dengan kosong tak? Kalau ya sama kosong, maksudnya tanda dia kosong lah. Kalau bukan sama dengan kosong, tadi bukan kurang kosong. Bukan sama dengan kosong. Maksudnya dia tanda positif. Lepas tu, tamat. Okay. So, macam cikgu kata tadi, kita lukis dulu carta alih. Baru senang kita nak tulis pseudocode. Ni pseudocode dia. Okay, lepas kita lukis yang ni, ikut sajalah. Yang pertama, mula. Kedua, isytihar pemboleh ubah X dan tanda. 3, baca X. Lepas tu, kalau ada pilihan, kita mesti mula dengan arahan apa? Jika. Okay, jika X kurang kosong, tanda sama dengan negatif. Okay, sini. Kalau jika tidak, X sama dengan kosong. Okay. Jika tidak, kita kena tengok jika satu lagi. Atau semak, X sama dengan kosong tak? Kalau sama dengan kosong, tanda kosong. Jika tidak, tanda positif. Lepas tu baru tamat. Okay. So, tu pseudocode. So, itulah struktur kawalan pilihan bersarang. Dia ada dua pilihan ni. Pilihan pertama diikuti oleh pilihan kedua. Okay. Ini contoh satu. Balik kepada contoh tadi. Ini pun dua pilihan. Okay. Ada dua pilihan. Pilihan kedua ni terbenam dalam pilihan pertama. Itulah maksud struktur kawalan pilihan bersarang. So, apa yang kita belajar hari ini? Kita tahu apa dia algoritma. Okay. Lepas tu, kita pun belajar simbol-simbol carta alih. Okay. Kita pun telah tahu ada dua jenis algoritma. Boleh kita buat dalam dua bentuk. Satu carta alih, satu lagi pseudocode. Dan akhir sekali, hari ini yang paling penting kita belajar algoritma jenis apa?
Struktur kawalan pilihan bersarang. Apa maksud pilihan bersarang? Dia mesti ada dua pilihan di mana salah satu pilihan atau struktur ini terbenam pada pilihan yang sebelum ni. Itulah struktur kawalan pilihan bersarang. Boleh faham? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.